Hari ini hari ke-8 kita masih mencari ataupun dalam misi pencarian MH370 dan pencarian itu masih lagi belum menunjukkan sebarang petunjuk yang sangat positif dan juga kita masih mencari dan juga ya, Alhamdulillah kita sentiasa bersama dengan keluarga penumpang pesawat MH370 untuk kita sentiasa memberi semangat dan juga sokongan emosi kepada mereka dan adanya kita baru-baru ini telah melakukan solat hajat seperti dalam paparan tadi. Kita harap sedikit sebanyak dapat membantu dan doa kita didengar Allah dan doa kita yang ikhlas ini dipandang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Memudahkan segala urusan. Dan kita dah berada dalam segmen ataupun perbincangan terakhir. Assalamualaikum. Kita nak berbincang ataupun nak berpanjang lebar berborak berkaitan dengan pembibitan Affin Islamic Bank Berhad dalam program yang memang sekarang ini tengah menjadi buah mulut orang berkaitan dengan perbankan ini, iaitu program yang berjudul Fulus. Tapi sebelum itu kita nak lihat satu promo yang telah disediakan. Saksikan. Jangan lupa saksikan saya Faizal Ismail dalam Fulus musim yang terbaru setiap Jumaat 9 malam di TV Al Hijrah Fulus. Asyuh. Itu dia satu tema baru. Fulus, masyhur kan macam tu. Itu gaya yang comel yang dilakukan oleh Abang Faizal Ismail kita. Kita nak perkenalkan kita punya tetamu hari ini. Di sebelah saya seorang yang sangat berbakat besar dan pada saya seorang otai yang memang dah banyak pengalaman dalam bidang pengacaraan ini. Di sebelah saya Tuan Haji Faizal Ismail selaku pengacara untuk program Fulus ini. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Ya, kita dasar lagi. Sebelahnya adalah Encik Kamarul Arifin Muhammad Jamil, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Affin Islamic Bank Berhad. Selamat datang. Assalamualaikum. Encik Kamarul merupakan orang yang boleh dikatakan tulang belakang ataupun orang kuat dalam menerbitkan program ini. Bolehlah sikit-sikit. Alhamdulillah. Orang yang bertanggungjawab sebenarnya. Betul. Okey, berkenaan dengan Fulus kan, kalau kita tengok sebelum ni macam Cik Kamarul cakap tadi, kita ada program ni lebih kepada mungkin secara general untuk kita mengetahui tentang asas kewangan Islam, bagaimana untuk kita menguruskan kewangan dan juga mungkin kepada mereka, kepada golongan muda mungkin tak tahu ataupun mungkin tertanya-tanya macam mana nak menguruskan kewangan Islam secara bagus. Dan musim kedua ni mungkin Cik Kamarul boleh explain ataupun terangkan kepada kami apa yang istimewanya dan mungkin adanya pengacara baru untuk musim ini dan apa kelebihannya lagi? Sebenarnya masa musim pertama dulu kita nak buat sedikit introduction pasal perbankan Islam dan kepentingan syariah ataupun muamalat dalam kita punya kehidupan harian lah. Sebab masyarakat kita secara amnya kalau bab-bab ibadah ni semua orang tahu. Tapi dari segi kewangan, muamalat ni mungkin berkurangan sedikit. Jadi musim pertama tu kita punya fokus secara general. Kenapa kita kena pentingkan kita punya kepentingan muamalat atau kewangan kita ni, jadikan dia halal. Musim kedua ni kita nak mendalam sedikit sebanyak. So kita tengok topik-topik yang lebih mendalam sikit supaya setelah kita dapat introduction tu, second phase tu kita nak dia tahu apa yang kita perlu lakukan. So kita punya fokus musim kedua ni memang fokus kepada yang ini. Musim kedua ni pun kita ada host baru. Host baru kita pun pendekatan yang baru juga. Tapi dari segi message-nya agak konsisten daripada musim pertama, dari introduction. Musim kedua lebih mendalam supaya masyarakat faham sedikit sebanyak tentang pentingnya kita mendapatkan kita punya bahagian kita daripada pendapatan kita.
Bagaimana Cik Kamarul lihat masyarakat, maksudnya sejauh mana kesedaran yang ada dalam diri masyarakat berkaitan dengan isu kewangan Islam dan sebagainya? Alhamdulillah lah saya boleh katakan. Sekarang ni saya tengok contohnya masyarakat semakin arif tentang perbankan Islam. Dan pentingnya kita jadikan setiap aspek kewangan kita tu syariah compliant. Persoalan-persoalan yang datang daripada pelanggan-pelanggan, daripada khususnya pelanggan-pelanggan Islam lah. Dia sekarang ni mahukan pengetahuan yang lebih mendalam. Kenapa benda ni boleh, kenapa benda ni tak boleh. Contohnya dari segi kontrak yang dilakukan sendiri. Kadang-kadang kami mendapat persoalan begitu juga. Jadi kami dapati banyak antara pelanggan-pelanggan Islam kami memang cenderung kepada perbankan Islam. Oleh sebab itu kalau kita tengok pun dari segi growth ataupun perkembangan perbankan Islam ni agak menyerlah lah. Sekarang ni lebih kurang lebih dari 20% daripada total banking asset di Malaysia ni telah menjadi Islamik. Dulu masa kita mula-mula start tu saya rasa 5-6% saja, sekarang ni 20 lebih peratus. Dan mengikut anggaran ataupun anjuran pihak Bank Negara, insya-Allah bila 2020 nanti 40%. Jadi kita boleh lihat betapa pentingnya perbankan Islam atau ini akan menjadi segmen dalam sistem kewangan di Malaysia. Dan lagi senang kalau dah ada program Fulus tu sendiri dan dia diacarakan oleh saudara Faizal Ismail kita. Baik, sebagai pengacara lah kan. Okey, saudara Faizal, sebagai pengacara, apakah kaedah ataupun cara penyampaian yang disampaikan dalam program Fulus ni? Mungkin orang kata kewangan Islam mungkin sedikit berat kalau kita nak fikirkan, sedikit berat, tapi cara penyampaian saudara Faizal tu agak santai dan memang senang untuk kita fahami. Dan bagaimana? Sebenarnya itulah dia Zidah dengan Fazlan. Bila saya mula-mula ditawarkan untuk mengacarakan program Fulus ini, perkara pertama yang saya tanya kepada pihak produksi, saya tanya, orang macam saya ni layak ke untuk mengacara rancangan yang macam ni kan? Terutamanya daripada segi yang perbankan Islam menyentuh apa hal-hal ataupun tajuk-tajuk yang agak serius kan. Sedangkan saya sebelum ini terlibat banyak dalam rancangan hiburan. Tetapi apabila diterangkan oleh produser yang mereka mahukan saya seperti biasa, karakter saya yang biasa, tidaklah bertukar menjadi seorang pegawai bank contohnya kan. Tidak, jadi dia orang nak saya macam tu, tetapi disesuaikan dalam rancangan ini walaupun tajuk-tajuk yang disentuh mungkin agak complicated, tetapi cara penyampaian itu mereka nak saya sampaikan secara santai supaya golongan muda akan lebih faham tentang apa yang kita nak sampaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah, dan dengan itu juga saya bersetuju dengan untuk mengacarakan rancangan ini. Terima kasih juga kepada Affin Islamic Bank di atas kesempatan ini, kerana apabila saya selesai menamatkan rakaman dia sehingga 13 episod tu, apa yang saya dapati adalah bukan saja daripada segi Fulus saya tak ada tapi daripada segi ilmu yang saya dapat itu lebih penting sebenarnya, kerana saya sendiri pun sebelum ini tidaklah pakar ataupun tidaklah mengetahui dengan lebih mendalam mengenai perbankan Islam, tetapi apabila saya mengacarakan rancangan ini secara tak langsung, saya juga mendapat ilmu. Itu yang paling penting sebenarnya. Okay, setelah mengacara 13 episod, saya difahamkan, okey, apa antara topik yang rasa dekat dengan diri saudara Faizal sendiri ataupun yang terkesan dalam diri itu? Terkesan topik hutang. Sebab apa? Hutang ni sebenarnya paling dekat bukan dengan saya juga, mungkin dekat dengan masyarakat. Kita semua pun. Ya, betul. Mungkin kerana bukan kita berhutang dengan orang bersorangan, tetapi hutang kita itu meliputi apa yang kita pinjam daripada bank untuk kenderaan, rumah dan sebagainya. Jadi saya rasa itu adalah antara topik yang paling dekat sekali, dan kita nak mewujudkan bagaimana perbankan Islam boleh menawarkan sesuatu ataupun menyelesaikan sesuatu perkara berlandaskan syariah.
Itu yang paling penting. Dan satu lagi daripada segi wasiat, ya wasiat. Itu adalah amat penting kerana kita semua terutama lelaki perlu mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana kita nak menulis wasiat, dan kita ada panel-panel yang menerangkan dengan kita secara terperinci dan juga paling penting dengan cara yang paling mudah difahami. Dan saya tengok tetamu ni pun ada juga banyak daripada golongan orang muda. Jadi saya rasa mungkin pendekatan ini memang sangat bagus supaya golongan muda lebih dekat untuk memahami tentang pengurusan kewangan Islam ni. Bagaimana pandangan? Pengacara dia pun muda juga. Sebab tu lebih sampai. Memang salah satu target market atau target penyampaiannya adalah golongan muda. Sebab kalau kita tengok dari segi kita punya pembelajaran pun di sekolah-sekolah pun agak kurang menyentuh hal-hal ini. Dan itu satu. Nombor dua, elok kita mula daripada awal. Jadi kalau kita faham macam mana kita nak berhutang contohnya, atau macam mana kita nak beli rumah atau beli kereta, macam mana kita nak simpan daripada kita muda, kita boleh selesaikan banyak masalah. Saya rasa ramai antara kita pun pernah dulu tersempit dalam hutang. Benar. Jadi kalau kita ada pendekatan yang kita start daripada awal, saya rasa banyak masalah akan selesai. Contohnya sekarang ni kita dengar macam kes-kes bankrupt macam tu, ramai yang melibatkan orang-orang muda. Jadi macam mana kita nak mendekatkan ni? Contohnya hutang ni kalau dari segi syaratnya, kan kalau hutang secara hutang biasa memang okey. Tapi kalau kita hidup di luar batasan kita punya kehidupan, kemampuan, jadi bagaimana? So kita kena tahu bagaimana pandangan agama tentang hal-hal ini. Cakap biar apa-apa asal bergaya tu perlu dicuba ditolak lah. Okey, secara ringkas dan padatnya Cik Kamarul, harapan untuk Fulus season ni. Harapan saya sedikit sebanyaklah melalui program ini kita dapat meningkatkan kesedaran. Khususnya tentang perbankan Islam. Sebab kadang-kadang kita fikirkan kita punya pulangan daripada ibadah saja, tapi pulangan kita boleh datang daripada bahagian ini. Dan dengan peningkatan kesedaran tentang perbankan Islam ni, sedikit sebanyak kita dapat memperkukuhkan lagi ummah kita, masyarakat Islam di Malaysia ini. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada Faizal dan juga Cik Kamarul kerana bersama dengan kami untuk program Fulus, dan insya-Allah untuk musim ketiga kami doakanlah supaya program ni berjaya bersama Faizal. Okey, insya-Allah. Kalau nak berlakon untuk promo dan sebagainya bolehlah panggil kalau ada nak berlakon untuk promo dan sebagainya. Kita tengoklah kalau ada masa. Baik, insya-Allah semoga program ini, program Fulus ini mendapat ataupun memberi maklumat yang sahih kepada anda, kerana sesungguhnya manusia yang beriman adalah manusia memberi manfaat kepada manusia yang lain, insya-Allah. Dan itu saja masa yang kita ada, Lan. Ya, untuk itu kita nak tutup tirai Assalamualaikum kita dengan satu ayat, innamal a'malu binniyat. Satu perkara yang kita lakukan harus sambung dengan niat. Niat harus betul, barulah segala pelaksanaan kita akan betul, insya-Allah. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Jumpa lagi besok untuk edisi hari Ahad. Jangan ke mana. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.